Sinar mentari menyilau mata, pedih di mata, cuba ditahan. Lafaz bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum, saya ucapkan. Sekalung kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi majlis, barisan penal hakimnya alif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik-detiknya, seterusnya warga dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Andai patah saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana untuk bermimpi, tetapi untuk mengajak anda semua menyelami, mendalami dan menghayati maudhu syarahan saya pada hari ini, iaitu Akhlak Mulia Pemangkin Ummah Bertamadun. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, akhlak mulia membawa konotasi budi pekerti dan kelakuan yang baik. Manakala frasa pemangkin ummah bertamadun pula ialah faktor yang mempercepat kemajuan ummah di dalam kehidupan. Pendek kata, akhlak mulia pemangkin ummah bertamadun membawa maksud budi pekerti yang mulia menjadi tonggak kejayaan dan kemajuan sesebuah ummah. Hadirin sekalian, sabda Rasulullah SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa in salahat salaha al-jasadu kulluh, fa in fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Maksudnya, sesungguhnya di dalam manusia itu ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya ia rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Dan yang dimaksudkan dengan daging itu ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak merupakan cerminan seseorang yang mempunyai ilmu dan adab. Sentuhan akhlak yang terpuji akan mewujudkan situasi yang aman serta memperbaiki potensi manusia di samping membentuk ummah berkualiti. Justeru, marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki akhlak kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya tampilkan hujah saya yang pertama, iaitu amanah dalam tugasan pencetus ummah berkualiti. Di dalam Islam, amanah merupakan tuntutan iman. Seseorang amanah akan berusaha untuk memenuhi dasar, kod etika, undang-undang serta janji-janji mereka. Amanah juga merupakan antara sifat bagi para nabi dan rasul, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni lakum rasulun amin. Maksudnya, sesungguhnya aku ini, yakni Nabi Muhammad SAW, ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Jika kita telusuri sifat amanah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW telah menjadi teladan bagi umatnya dan akhirnya melahirkan ummah berkualiti. Namun pada hari ini, apabila disebut berkaitan rasuah, semua menuding jari ke arah pemimpin. Tetapi sedarkah kita bahawa pokok tidak akan bergoyang jika tiada angin yang bertiup kencang? Begitu juga dengan rasuah, ia tidak akan berlaku jika kita tidak menerimanya. Hal inilah yang menyebabkan rakyat berpecah belah, sibuk bertelaga antara satu sama lain. Tuntasnya, bersikap amanah dalam setiap tugas yang diberi, kerana setiap amanah akan dipertanggungjawabkan semula pada hari akhirat kelak. Hadirin pemegang amanah bangsa, seterusnya hujah yang kedua ialah ketakwaan yang mantap pemangkin ummah cemerlang. Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah takut pada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang turunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia menghadapi hari kesudahan. Dengan mempunyai ketakwaan yang tinggi, keimanan yang utuh, kemudian dipancarkan lagi melalui kesungguhan amalan, akan melahirkan ummah cemerlang bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Maksudnya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul serta takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan.
Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan ketakwaan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga beliau berjaya menaduki kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun. Dengan terus bergantung pada Allah dan tidak putus harap apabila musibah menimpa, menjadikan beliau sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebagai sebaik-baik pasukan. Namun, jika dibandingkan dengan fenomena pada hari ini, lantaran kurangnya ketakwaan dalam institusi masyarakat, jiwa umat dirobek rakus dengan fahaman sosang liberal. Masyarakat sibuk bertelarang mencari siapa yang tepat dan siapa yang cacat, sehingga akhirnya umat mula meleset. Maka, sudah terang lagi bersuluh bahawa ketakwaan yang mantap pemakin umat cemerlang. Hadirin yang bermisi lagi bervisi. Seterusnya, saya tampilkan hujah saya yang ketiga, iaitu kesabaran yang tinggi, tonggak ummah gemilang. Menurut Kamus Dewan, sabar ialah betah menahan penderitaan, tidak terburu-buru melakukan keputusan, dan tenang menghadapi ujian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang bersabar. Ingatkah kita tentang ujian menimpa Nabi Muhammad SAW ketika mula berdakwah? Dihina, dicaci dan dibaling najis menjadi rutin dakwah baginda. Namun, baginda tetap bersabar dan yakin dengan pertolongan Allah sehingga tersebarlah agama Islam di serata dunia. Sifat kesabaran inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak mudah putus asa dengan ujian yang menimpa dan yakin pada yang esa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama melatih diri untuk bersabar dalam segala hal untuk menjadi ummah yang gemilang. Dengan mengambil ketiga-tiga hujah tersebut, dapat diinduksikan bahawa akhlak mulia pemakin ummah bertamadun. Suka saya tegaskan sekali lagi hujah-hujah yang dapat membina menurut saran saya pada hari ini. Yang pertama, amanah dalam tugasan pencetus ummah berkualiti. Yang kedua, ketakwaan yang mantap pemakin ummah cemerlang. Dan yang ketiga, kesabaran yang tinggi tonggak ummah gemilang. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum lidah menutup bicara, izinkan saya mengakhiri saran pada saya hari ini dengan serangkap pantun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun seikhlas hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.